KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2020 bersama saya Mira Nazir, dan hari ini Mira akan menemani anda yang berada di rumah selama 1 jam untuk kita belajar dan juga buat ulang kaji bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu khas untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini tidak lama lagi. Tapi seperti biasalah, kita kena ingat untuk sentiasa patuhi kepada SOP yang telah ditetapkan memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19 ini. Macam mana caranya? Ini penting, terutama kepada calon SPM yang dah boleh kembali ke sekolah. Ingat untuk sentiasa pakai pelitup muka, jaga jarak dengan kawan, jangan dekat sangat, dan yang paling penting sekali, kerap dan sentiasalah cuci tangan anda menggunakan air ataupun sabun. Jika tiada, tak mengapa, boleh sahaja guna hand sanitizer. Baik. Saya dah tak sabar nak ulang kaji mata pelajaran ni kan. Dengan cerita cikgu kita bukan biasa-biasa kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 18 tahun. Wow. Best tu, tak sabar kan nak tahu. Okey, baik. Kalau kita nak tahu siapakah gerangan beliau, ayo kita saksikan profil guru. Wah, itu dia cikgu kita, Cikgu Harlina bersama dengan Mira di studio. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu ya? Alhamdulillah sihat hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami di Road to Success pada petang ni. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, saya sebenarnya ada satu pantun khas saya buat untuk cikgu. Silakan. Okey, boleh cikgu ya? Saya bagi. Okey, dengar ni. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana puteri. Kejap cikgu. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang kepada saudari. Inilah saudarinya Cikgu Harlina dari SMK Rawang. Ya, saya daripada SMK Rawang. Terima kasih cikgu. Pantun buat tadi sempat buat. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin ada sedikit cikgu boleh perkenalkan diri cikgu. Seperti cikgu dah mengajar mata pelajaran ni berapa lama, dan untuk petang ni kita punya latih tubi, apa yang cikgu nak fokuskan? Silakan cikgu. Okey, saya dah mengajar Kesusasteraan Melayu ini selama 18 tahun. Dan insya-Allah lah pada petang ini kita akan sama-sama berkongsi pengalaman dan pengetahuan tentang subjek Kesusasteraan Melayu ini bersama dengan anak-anak kita pada petang ini. Okey, saya dimaklumkan juga bahawa mata pelajaran Kesusasteraan Melayu ni akan mereka ambil tidak lama lagi. Kertas peperiksaan ini hari lusa cikgu, hari Khamis. Betul, hari Khamis ni. Wow, maksudnya petang ni betul-betul kena dengar, kena fokus kepada Cikgu Harlina. Sebab cikgu nak orang kata bagi nota pantas tu betul-betul fresh dari ladang cikgu. Betul tu. Jadi semua orang kena dengar lah. Okey, baik. Okey cikgu, itu sedikit dari cikgu. Kita pun tak sabar nak mulakan kelas kita, tapi seperti biasa kita kena amalkan SOP walaupun kita berada di dalam studio kan cikgu. Okey, seperti yang kita dah buat sekarang, kita pakai pelitup muka. Bila kita nak buka pelitup muka, kita kenalah sanitize tangan kita. Okey, silakan cikgu, jom. Okey. Silakan cikgu. Okey, bila cikgu dah sanitize, saya pula. Bila kita dah sanitize tangan kita, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan ia di dalam sampul pelitup muka. Okey. Itu cikgu punya sampul ya. Okey. Baik. Nampaklah Cikgu Harlina kita manis orangnya cikgu. Okey, sini cikgu. Baik cikgu, tadi cikgu ada katalah untuk petang ni cikgu nak fokus apa orang kata yang mungkin bakal keluar dalam kertas SPM. Saya tanya juga kepada cikgu, untuk subjek ni berapakah kertas SPM yang mereka akan duduki?
Sebenarnya untuk subjek kesusasteraan Melayu ni kita cuma ada satu kertas sahaja, Mira. Oh, satu kertas. Satu kertas saja. Berapa masa nak menjawab kertas tu? Pelajar-pelajar diperuntukkan selama 2 jam 30 minit. Oh, 2 jam 30 minit. Betul. Kerana dia terbahagi kepada beberapa instruktur ke cikgu? Agak lama 2 jam 30 minit tu. 2 jam 30 minit itu terdiri daripada bahagian struktur dan juga AC. Baik. Oh, ada juga AC. Ada AC juga. Okey. Cikgu akan bagi tips ataupun poin-poin yang penting bagaimana nak dapatkan markah yang terbaik dalam AC ni kan cikgu? InsyaAllah kita sama-sama kongsi maklumat nanti. Okey, cikgu, sebelum kita mulakan, mungkin cikgu ada sedikitlah nak tease mereka di rumah, bagaimanakah teknik ataupun tips yang terbaik untuk kita faham ataupun untuk kita peroleh markah yang tinggi dalam mata pelajaran ni. Silakan cikgu. Okey, yang pertama kita mestilah kuasai 3 buku teks yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Nanti saya akan tunjukkan 3 buku teks tu. Mereka kena baca dan juga kena menghayati dan menganalisis ketiga-tiga teks yang telah ditetapkan. InsyaAllah kalau mereka menggunakan sepenuhnya buku tersebut, mereka boleh menjawab dengan cemerlang. Itu pandangan cikgu. Cikgu kata kalau mereka betul-betul fokus dan gunakan ketiga-tiga buku teks tu, insya-Allah boleh menjawab dengan cemerlang, dapat A+++. InsyaAllah. Itu pandangan Cikgu Halina. Apa kata kalau kita dengar pula pandangan murid-murid tentang mata pelajaran kesusasteraan Melayu ini. Silakan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nur Elisa Sofia binti Rasli. Saya suka belajar subjek kesusasteraan Melayu kerana bagi saya ia merupakan salah satu subjek yang menghiburkan. Selain belajar aspek-aspek sastra, kami juga belajar untuk menyampaikan puisi seperti bersajak, bersyair dan berpantun. Banyak unsur pengajaran yang kami kaji dan ini tentulah dapat menjadikan seorang remaja yang positif dan yakin apabila berhadapan dengan khalayak ramai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Edina Sayyara binti Ahmad Hadafi. Bagi saya, kesusasteraan Melayu merupakan subjek elektif yang sangat memberi manfaat pada saya. Selain dari mengetahui dan mendalami karya sastra, saya juga mampu mengasah bakat saya dalam bidang penulisan. Saya suka menulis dan impian saya pada suatu hari nanti saya mampu menulis karya yang kreatif dan menghasilkan buku saya sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Rahimi bin Tarmizi dari Sekolah SMK Rawang. Kesusasteraan Melayu merupakan subjek yang saya sangat gemari. Dengan mempelajari subjek ini, membuatkan saya jatuh cinta pada bidang penulisan dan juga kekaryaan. Dengan ini saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh tanah air iaitu Dr. Anwar Ridwan. Beliau merupakan seorang sastrawan negara. Kesusasteraan Melayu juga membolehkan saya skor markah kerana setelah 2 tahun mempelajari subjek ini, guru-guru juga telah mencurahkan ilmu, membimbing dan juga mengajar untuk menguasai aspek sastra yang merupakan intipati bagi subjek ini. Dengan ini, saya mempunyai 100% keyakinan untuk lulus dengan cemerlang dalam subjek ini. Saya juga berharap rakan-rakan seperjuangan saya lain lulus dengan cemerlang. Sekian dari saya, Muhammad Rahimi bin Tarmizi. Didik TV KPM. Baik, itu antara pendapat ataupun pandangan daripada calon-calon SPM kita mengenai subjek kesusasteraan Melayu yang akan kita sama-sama buat latih tobi pada petang ini. Pada pandangan saya pun sebenarnya sangat gemar kepada mata pelajaran ini kerana boleh menambahkan ilmu dan juga tentang kepentingan sastra terhadap diri kita. Baik, apa kata kalau kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Kesusasteraan Melayu dalam konteks pendidikan ialah karya asal yang tertulis dalam bahasa Melayu berunsurkan keindahan dan kehalusan. Sama ada berbentuk novel, cerpen, drama, sajak, prosa tradisional atau puisi tradisional bagi mengimbangi perkembangan intelek, rohani, emosi serta jasmani, di samping memaparkan nilai kemanusiaan dan citra masyarakat.
Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juru terbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2020. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Harlina dari SMK Rawang. Baik, untuk segmen ini, bukan kita hanya berdua saja di studio hari ini, Cikgu. Cikgu bawakan khas anak-anak murid Cikgu dari SMK Rawang juga kan? Ya, betul. Di manakah mereka? Wah, ini dia. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam. Hai. Okey. Kepada yang mute mic tu, boleh unmute supaya kita dengar suaranya. Mana-mana semua lengkap berpakaian sekolah. Okey. Di sini kita ada Putri Ardini. Mungkin masing-masing boleh perkenalkan diri dahulu. Salam sejahtera, saya Puteri Ardini Wafa binti Azrul Hisham daripada SMK Rawang. Salam sejahtera, saya Nurul Emilia Balkis binti Muhammad Zamri dari sekolah SMK Rawang. Baik. Seterusnya. Salam sejahtera, saya Nurul Afrika Yusra binti Syarul Zaman dari SMK Rawang. Salam sejahtera. Saya Nurul sama-sama. Amira binti Ishak. Saya daripada SMK Rawang. Okey. Teruskan Fikri. Salam sejahtera, saya Muhammad Fikri Hazwan daripada SMK Rawang. Salam sejahtera, saya Nur Afrika binti Zailani juga daripada SMK Rawang. Baik, ada dua Afiqah dalam kelas kita hari ini, Cikgu. Ya, betul. Tapi bukan kembar ya? Bukan kembar. Bukan. Okey, Cikgu, ini merupakan anak-anak murid Cikgu dari Ya, SMK betul. Rawang ya? Ya. Okey, baik. Dah ada anak muridnya, Cikgu pun nampak dah bersedia, mereka pun dah bersedia. Jadi Cikgu mungkin boleh mulakan kelas Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Sebelum kita memulakan sesi perkongsian kita pada petang ni, Cikgu ada pelajar yang nak berkongsi menyampaikan sebuah puisi. Wah, ya ke? Okey. Okey, jadi siapakah yang dah bersedia tu nak menyampaikan puisi? Siapa yang nak menyanyikan puisi untuk kita petang ni? Siapakah gerangannya? Wah, Afiqah Yusra. Okey, kita dengar Afiqah Yusra menyampaikan sebuah puisi. Silakan Afiqah. Buatlah jasa wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani.
Yang kekal berfaedah murni, umur yang kedua bagi insani. Wah, sedapnya suara Afika. Terima kasih Afika. Ini antara puisi. Ya. Mira pernah berpuisi sebelum ni? Saya cikgu berpuisi. Saya rasa saya berpuisi tak jadi puisi cikgu. Lari orang dengar. Ya, puisi yang disampaikan oleh Afika Yusra tadi ialah sebuah syair sebenarnya, puisi tradisional, syair. Okey, bagi saya pelajar-pelajar sastra ni sebenarnya mereka sangat bertuah kerana mereka diberikan pendedahan untuk menyampaikan, menghayati puisi tradisional. Sebab sekarang ini di luar sana terlalu banyak cabaran dan ramai dah dalam golongan anak muda kita yang dah semakin melupakan puisi tradisional ini. Jadi mereka ini sebenarnya ialah kumpulan anak-anak yang sangat hebat kerana mereka dah boleh bersyair. Wah, betul tu. Kan cikgu, kadang-kadang kita bukan apa, kita terlupa tentang warisan bangsa kita. Kita ada pelbagai, kita ada syair, puisi, sajak kan, banyak lagi. Dan untuk hari ni cikgu, ada ke dalam silibus kesusasteraan Melayu ni puisi? Ada. Ada. Okey. Silakan cikgu. Okey, jadi kita teruskan perkongsian kita pada petang ini dengan bersama-sama sebab peperiksaan mereka ni tinggal 2 hari saja lagi pada hari Khamis ini. Dan bagi sebahagian pelajar pada Khamis ini merupakan kertas terakhir mereka lah. Selepas tu tamatlah penantian daripada tahun lepas sampai ke tahun ini. Tamatlah penantian untuk SPM ini. Tarik nafas lega lah. Boleh tarik nafas lega. Tapi belum lagi sekarang. Sebab apa? Hari ini kita nak sama-sama membuat ulang kaji. Cara untuk kita menjawab soalan dengan lebih tepat. Dengan lebih cemerlang. Boleh kita mulakan anak-anak? Semua ready? Okey, semua okey. Siap semua. Tadi syair yang dibacakan oleh Afika Yusra lah. Syair berbuat jasa. Sebelum kita memecut dengan lebih laju lagi tentang subjek kesusasteraan Melayu ini, saya nak kongsi bersama-sama tentang 3 buah buku teks yang dikaji oleh pelajar-pelajar sastra Melayu seluruh Malaysia. Jadi 3 buah buku teks inilah yang menjadi sumber rujukan utama untuk anak-anak murid menjawab soalan peperiksaan pada hari Khamis ini. Apakah 3 buah buku tersebut? Yang pertama, Antologi Kubentang Sehelai Peta. Dalam buku antologi ini terkandung puisi moden, cerpen dan juga drama. Buku yang ketiga ialah Antologi Nilai Insan. Dalam buku Nilai Insan ini mengandungi puisi tradisional dan juga prosa tradisional. Dan yang ketiga ialah novel, iaitu novel naratif Ogon Shoto. Mira, sebenarnya anak-anak sastra kita ni merupakan kumpulan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat bertuah. Kenapa? Sebab sepanjang mereka mengkaji teks-teks ini, mereka mengenali tokoh-tokoh sastrawan negara. Antara yang menyumbang karya dalam 3 teks ini, macam naratif Ogon Shoto ini ditulis oleh sastrawan negara kita, iaitu Datuk Dr. Anwar Ridwan. Selain daripada Datuk Dr. Anwar Ridwan, ada juga Datuk Dr. Shahnuan Ahmad, Kemala dan ramai lagi sebenarnya. Jadi mereka ni sebenarnya sangat-sangat bertuah lah sebab boleh membaca, menghayati, menganalisis karya sastra yang dihasilkan oleh penulis-penulis hebat tanah air. Betul. Ini 3 teks ini mereka kaji selama 2 tahun daripada tingkatan 4 hinggalah ke tingkatan 5. Maksudnya mereka dah hadam dah 3 teks ini. Tapi selain daripada mengkaji tentang membaca tentang teks-teks tadi, yang utama, yang paling penting sebenarnya mereka perlulah menguasai aspek sastra. Aspek sastra ini sangat penting kerana inilah intipati kepada soalan-soalan dalam peperiksaan nanti. Jadi mereka kena kuasai setiap aspek sastra yang terdapat dalam
karya-karya yang ditulis oleh penulis-penulis tadi, ya. Okey. Boleh tak cikgu tanya, siapa agaknya yang boleh beri contoh apa agaknya aspek sastra ni? Okey, siapa nak yang jawab? boleh? Angkat tangan. Okey, Muhammad Saya, Fikri. cikgu. Okey, Fikri. Silakan Fikri. Silakan Fikri. Antara contoh aspek sastra ialah tema, Okey. persoalan, Mhm. perwatakan, Mhm. nilai dan juga teknik plot. Okey, bagus Fikri. Wow. Sangat-sangat tepat. Jadi inilah itu antara yang disebut oleh Fikri tadi, itulah antara aspek sastra. Tapi sebenarnya ada lagi. Apa lagi aspek sastra yang perlu dikuasai oleh murid-murid ini? Okey. Ini antara yang lain lah. Tema persoalan tadi dah disebutkan oleh Fikri. Okey. Lepas tu kita ada perwatakan, kita ada nilai, kita ada pengajaran, latar tempat, masa dan masyarakat. Okey, gaya bahasa, sudut pandangan, nada, plot dan teknik plot serta bentuk puisi. Jadi kalau kita nak mengkaji, kita nak menjawab soalan dengan cemerlang, seluruh aspek ini mestilah pelajar-pelajar kuasai. Cikgu percayalah sebenarnya istilah-istilah ini bukan satu istilah yang asing untuk anak-anak sastra kita. Ini semua dah jadi mainan di bibir mereka sebenarnya. Tengoklah tadi Fikri jawab pun betul semua. Ya, betul. Dan sebenarnya bukan saja anak-anak di talian, saya rasa anak-anak di luar sana pun istilah-istilah ini merupakan istilah yang sangat dekat dengan mereka. Okey. Okey, cikgu nak sentuh sedikitlah tentang format kesusasteraan Melayu. Tadi kita dah sebut juga, Mira dah ada tanya dengan cikgu. Okey, tapi cikgu nak sentuh sedikit lagi. Okey, masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit. Dalam kertas ini ada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama ialah bahagian soalan struktur, iaitu membawa 40 markah. Di dalamnya ada 10 soalan. 10 soalan struktur yang membawa 40 markah. Okey. Manakala bahagian yang kedua pula ialah soalan esei 60 markah. Okey, jadi ini ialah bentuk soalan yang perlu ada dalam minda kita. Sebaik saja kita nak masuk ke dalam Dewan Peperiksaan, kita tahu inilah yang perlu kita jawab nanti. Okey. Okey. Walaupun kita dah buat persediaan kan, dah buat persiapan sekian lama, tapi cikgu nak ingatkan sekali lagi pada anak-anak di dalam talian dan juga di luar sana, okey, pengurusan masa ini sangat-sangat penting. Kita perlu mengurus masa kita dengan bijak, sebab kalau kita salah mengatur masa ini, kemungkinan kita tak dapat menjawab dengan sempurna. Dan mungkin berlaku penyesalan sebab tak dapat menulis jawapan sebagaimana yang kita nak. Jadi kita kena bijak mengatur masa kita, iaitu masa peperiksaan 2 jam 30 minit. Kita rasa macam panjang masa ni, tapi sebenarnya 2 jam 30 minit ini termasuklah kita membaca soalan. Kita baca soalan, kita kena menganalisis soalan. Yang kedua, menganalisis soalan. Yang ketiga, kita menulis jawapan. Dan yang keempat, kita menyemak jawapan. Semua ini perlu kita lakukan dalam tempoh masa 2 jam 30 minit ini. Sebab tu bagi saya, Kamira, masa ini sebenarnya taklah terlalu panjang. Okey, cadangan saya, cadangan cikgu, untuk bahagian 1, kamu peruntukkan 1 jam. Kamu peruntukkan masa 1 jam. Manakala untuk bahagian 2 pula, kamu peruntukkan masa 1 jam 30 minit. Okey, tapi cikgu percaya mungkin anak-anak di luar sana, guru-guru mata pelajaran sastra masing-masing dah pun membimbing untuk menjawab mengikut masa yang dah tetapkan. Kalau dah terbiasa dengan kaedah itu, teruskan. Ini hanya sebagai satu cadangan saja. Yang penting 2 jam 30 minit itu perlu kita manfaatkan sepenuhnya. Tak ada masalah untuk kita berangan ke, apatah lagi nak tidur. Tak cukup masa tu. 2 jam 30 minit itu memang khas untuk kita menulis jawapan. Baik. Okey. Jadi cikgu rasa kita teruskan kita punya perkongsian kita pada petang ini untuk kita buat latih tubi soalan-soalan bentuk SPM yang sebenar. Jadi inilah antara soalan yang akan kamu temui dalam peperiksaan. Okey, bentuk soalan dah bukanlah soalan ini yang akan keluar. Tapi cara bentuk soalan dan cara menjawabnya nanti kita boleh gunakan kaedah yang kita sama-sama bincangkan pada petang ini.
Okey. Ini ialah soalan struktur, bahagian soalan struktur genre puisi tradisional. Okey, diberikan pada kamu 2 jenis puisi, iaitu puisi A dan puisi B. Puisi A dan puisi B. Okey, puisi A, orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Barang siapa mungkir janji, namanya tentu menjadi keji. Kalau diri kena angkara, turutlah susah sanak saudara. Okey, puisi B. Tersebutlah pula suatu perkataan, Raja Malabari empunya kerajaan. Sehari-hari bersuka-sukaan, rakyatnya banyak tiada terkian. Okey. Puisi A ni apa? Puisi B ni apa? Jenis puisi ini. Siapa agaknya yang boleh bantu cikgu untuk beri jelaskan apa agaknya puisi A? Okey, siapa nak jawab? Saya. Okey, silakan ya Amira. Puisi A tu gurindam cikgu, puisi B pula syair. Tepat sekali. Baik. Seperti yang saya bagi tahu tadi lah Amira, benda ni semua tajuk-tajuk ini semua dah dalam minda mereka. Syabas Amira, maksudnya ni dah bersedia dah ni nak menduduki peperiksaan hari Khamis A+ ni. semua ni cikgu. A+ ni. Insya-Allah memang boleh A+ ni Okey. Tadi itu puisi dia. Kemudian kita tengok soalan dia. Okay, soalannya, nyatakan 2 perbandingan bentuk yang terdapat dalam petikan puisi ini. 4 markah. Dalam soalan struktur ini, setiap soalan dia membawa 4 markah. Jadi 10 soalan ada 40 markah lah. Setiap soalan memang peruntukannya ialah 4. Okey. Kamu tengok ya, cikgu dah warnakan kehendak soalan, iaitu 2 perbandingan bentuk. Tapi dalam peperiksaan nanti tak adalah warna ini. Cikgu warnakan merah ini supaya kamu nampak dengan jelas, okey, apa agaknya yang ditanya oleh dalam soalan ini, yang dikehendaki oleh soalan. Kita kena menganalisis dulu kehendak soalan ini. Okey, 2 bentuk perbandingan bentuk. Tadi Amira dah bagi puisi kan. Cuba Amira berikan dia punya jawapan, Amira. Amira dah ada jawapan dah? Apa jawapannya Amira? Baik, cikgu. Okey. Okey, jawapan saya, puisi A mempunyai 3 rangkap dan mempunyai 2 baris serangkap. Okey. Puisi B pula mempunyai 2 rangkap dan rima akhir A. Okey, ini jawapan yang diberikan oleh Amira. Amira kata puisi A mempunyai 3 rangkap dan mempunyai 2 baris serangkap. Betul Amira kan? Okey, kemudian puisi B pula mempunyai 2 rangkap dan rima akhir A. Okey Amira, jawapan ini sebenarnya tidak tepat. Okey, kenapa jawapan ini tidak tepat? Kerana jawapan yang Amira beri ini dia tidak membandingkan. Sedangkan soalan tadi dia minta 2 perbandingan bentuk. Jadi tidak membandingkan, sebaliknya hanya menyenarai. Dia senaraikanlah puisi A apa, puisi B apa. Jadi dia sebenarnya tak menjawab soalan. Tak menjawab kehendak soalan tadi. Jadi dah berlaku kesilapan lah. Kita jangan ulangi kesilapan ini. Jangan buatlah kesilapan sebegini. Okey, cikgu nak tunjuk jawapan yang tepat yang membolehkan kita dapat markah yang penuh lah. Okey, 2 perbandingan bentuk. Puisi A mempunyai 2 baris serangkap. Manakala puisi B mempunyai 4 baris serangkap. Okey, kamu tengok dia membuat perbandingan langsung. Okey, puisi A apa, puisi B apa. Okey, itu satu perbandingan. Perbandingan yang kedua, sebab dia minta 2 kan. Okey, rima akhir puisi A ialah A. Manakala rima akhir puisi B A. Dari segi rima dia bandingkan perbezaan lah antara 2 puisi ini. Okey, cara ini betul kerana apa yang dinyatakan itu tepat dari segi bentuk dan ada perbandingan langsung. Ini yang penting ni, sebab kena ada perbandingan langsung ini. Caranya nak menunjukkan kita buat perbandingan langsung ialah jawapan calon mesti membuat perbandingan secara langsung dengan menggunakan kata manakala. Kata hubung manakala. Kalau nak gunakan tetapi pun boleh juga. Inilah manakala kan. Jadi membuat perbandingan secara langsung. Okey, Amira jelas dan juga anak-anak di luar sana, cikgu harap jelas apa yang
cikgu terangkan ni tadi. Cikgu, Ya. itu Amira punya jawapan. Kalau Syamira pula nak okey. bertanya, Macam mana cikgu, pula Syamira? boleh ke kalau kita nak buat perbandingan tu menggunakan table ataupun jadual? Tak perlu Mira. Tak perlu. Kita buat begini. Ini cara yang tepat untuk kita nak menulis jawapan perbandingan bentuk ini. Tak perlu nak buat table ataupun jadual. Okey, baik. Cara beginilah yang sewajarnya lah murid-murid buat. Baik. Okey. Kita teruskan pada latih tulis seterusnya. Okey, yang ini pula ialah soalan struktur. Soalan struktur ni iaitu genre prosa tradisional. Tadi puisi tradisional, sekarang prosa tradisional. Okey. Dalam teks pelajar-pelajar sastra ini, mereka mengkaji 3 prosa tradisional iaitu sastra epik, sastra panji dan juga sastra hikayat. Okey, diberikan satu petikan pada kamu. Dalam soalan struktur ni, kamu memang akan diberikan dengan petikan. 1 hingga 10 memang ada petikan yang diberikan. Contohnya macam inilah, ada petikan. Okey, kemudian kita kena baca setiap perkataan baris demi baris, rangkap demi rangkap. Jangan tinggal satu pun. Jangan lompat-lompat. Mesti baca keseluruhannya. Okey. Kita baca dengan lajulah. Baiklah tuanku, Wirawani pun berjalanlah mencari burung serindit itu. Sambil berjalan itu, ia berkata di dalam hatinya, ke manakah gerangan perginya burung tadi? Jika ia terbang masuk ke kubah itu, bagaimanakah tipu dayaku supaya aku dibenarkan masuk ke situ? Okey, boleh anak-anak baca nanti seterusnya. Okey, kita tengok soalan dia. Berdasarkan petikan di sebelah, nyatakan 2 teknik plot berserta contoh. Okey, 2 teknik plot berserta contoh. Okey, cikgu nak bagi panduan dulu macam mana nak jawab soalan ini. Okey, yang pertama, murid-murid mesti tahu jenis-jenis teknik plot. Okey, jenis-jenis teknik plot ini antaranya ialah pemberian, monolog dalaman, imbas kembali, imbas muka, dialog, suspens. Istilah ini juga pun sangat mesra dengan murid-murid sastra ni. Okey, lepas tu mesti beri sekurang-kurangnya 2 teknik. Sebab apa? 2 teknik inilah yang ditanya tadi kan. Dalam soalan diminta 2 teknik. Itu yang kita kena analisis soalan tadi. 2 teknik. Dan juga yang ketiga, kamu perlu salin contoh yang lengkap dalam petikan. Tak susah. Sebab apa? Contoh ini ada dalam petikan. Kita hanya perlu salin saja. Dan yang penting sebenarnya kita perlu pilih contoh yang betul lah. Salin jawapan contoh tu yang tepat. Okey. Okey, ini adalah contoh jawapan cemerlang. Okey. Boleh tak cikgu nak minta siapa tak jawab Afika? lagi tadi? Afika, siapa yang belum jawab? Afika Zaini. Okey, cuba baca jawapan kamu. Okey, jawapan saya 2 teknik plot yang terdapat dalam petikan beserta contoh ialah teknik plot dialog. Contohnya, baiklah tuanku. Seterusnya, teknik plot monolog dalaman. Contohnya, sambil berjalan itu ia berkata di dalam hatinya, ke manakah gerangan perginya burung tadi? Okey, itu jawapan Afika, tepat sekali. Dia ada satu contoh, dia ada satu isi dan juga satu contoh. Okey, Afika, kenapa kamu rasa, macam mana kita nak tentukan bahawa teknik plot monolog dalaman tu? Kita nak pilih contoh, kita nak pilih contoh tu, kita nak tulis bagaimana cara dia? Apa kata kunci dia? Contoh monolog dalaman tu, ia ada perkataan berkata di dalam hatinya yang membawa maksud kepada teknik plot monolog dalaman. Tepat sekali. Sebab itu anak-anak semua, murid-murid semua perlu kuasai aspek sastra tadi. Bila kita dapat menguasai aspek sastra tadi, cikgu percaya sebenarnya kamu memang boleh memilih jawapan yang tepat. Contoh jawapan pun kita boleh tulis dengan tepat seperti mana yang disampaikan oleh Afika tadi. Okey. Elakkan jawapan yang sebegini. Jangan gunakan jawapan ini. Okey, elakkan, iaitu teknik plot dialog, lepas tu teknik plot monolog dalaman. Contohnya sambil berjalan itu ia berkata di dalam hatinya. Okey, Afika Zalani tadi. Okey, kenapa kamu rasa jawapan ini tak tepat, Afika?
Sebab pada jawapan tu, untuk teknik plot dialog, dia tak sertakan contoh. Sedangkan pada soalan, dia minta contoh. Okey, betul. Dan Bagus. untuk Hebat. teknik plot monolog dalaman tu, dia salin contoh tapi contohnya separuh, tak lengkap. Tepat sekali. Kamu nampak kan? Pelajar murid ini jawapan dia letak dot begini Sebab apa? Dia kata dengan harap malahlah nak tulis panjang-panjang kan? Dia harap cikgu boleh baca sendiri dalam petikan itu. Okey, tak boleh anak-anak tak boleh kita buat begini Sebab kalau kamu buat begini, kamu tak akan dapat markah penuh. Okey, itu dia macam cikgu kata, nak tulis penuh-penuh, jangan sikit-sikit. Kalau tulis sikit-sikit, markah pun sikit-sikit lah. Tak dapatlah markah penuh-penuh. Ya. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika. Biarkan mereka minum air sekejap di rumah. Kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di dalam Road to Success SPM 2020 dengan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan tentang kesalahan ataupun jawapan-jawapan yang boleh menyebabkan kekurangan markah bagi murid-murid kan. Okey, seterusnya cikgu, untuk yang ini ada puisi pula tu. Okey, kita terus memecut lagi. Okey, ini soalan struktur iaitu puisi moden pula, iaitu sajak. Okey, soalannya nyatakan satu persoalan berserta contoh dalam petikan puisi di sebelah. Inilah petikan puisi ini Okey, di atas rakit itu ku kayuh kenanganku, mudik ke hulu zaman kecil yang ku habiskan di lumpur sawah yang menyabarkanku di mata pancing dan seterusnya lah. Anak-anak boleh baca seterusnya. Okey, ini ialah soalan sajak. Okey, kita tengok apa panduan kita nak menjawab soalan ini Okey, yang pertama anak-anak kena jawab berikan satu persoalan. Berikan satu persoalan berdasarkan puisi ini. Okey, kemudian panduan yang kedua, kita berikan contoh. Sebab apa? Soalan kata beri satu persoalan dan juga contoh. Maksudnya mesti ada fakta dan mesti ada contoh dia. Barulah kita boleh dapat markah yang penuh. Okey. Dan yang ini sangat penting sebab apa? Persoalan mesti ditulis dalam bentuk pernyataan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pernyataan? Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan. Okey. Okey, ini cikgu nak tunjukkan beberapa kesilapan yang dibuat oleh murid-murid kita lah. Jadi kita tak naklah kesilapan yang sama kita ulang. Okey, jawapan ini sebenarnya kurang tepat. Okey, persoalan dalam petikan puisi ialah ketabahan. Contohnya, di atas rakit ini ku rempuh kesulitan. Contoh tu diambil daripada petikan lah. Okey, kenapa jawapan ini tidak tepat? Okey, sebab apa? Persoalan perlu ditulis dalam bentuk pernyataan. Tadi cikgu dah sebutkan, mesti ditulis dalam bentuk pernyataan. Tapi jawapan ini dia tak tulis dalam bentuk pernyataan. Dia hanya tulis ketabahan saja. Okey. Contoh dah betul. Tapi sebab cara nak menulis fakta itu salah, maka tak dapat markah. Okey. Cikgu tunjuk satu lagi kesilapan yang dibuat oleh, yang biasalah murid-murid buat, iaitu jawapan dia persoalan tentang kegigihan dalam menuntut ilmu. Okey. Yang ini isi dah betul, fakta dah betul, tapi sayangnya dia tak beri contoh. Tak ada contoh. Yang ini masih dapat markah tapi tak dapat markah untuk contoh. Kurang jugalah markahnya, rugi. Kalau yang pertama tidak tepat tadi langsung kosong markah. Yang kurang tepat ni dapat markah juga tapi tak penuh. Okey. Alright, berdasarkan penerangan cikgu tadi ni, cikgu rasa ada anak-anak kita yang boleh jawab agaknya berikan jawapan yang cemerlang. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, Putri. Bersemangat Putri petang ni. Silakan Putri. Persoalan dalam petikan puisi di atas ialah persoalan tentang ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. Contohnya, di atas rakit ini ku rempuh kesulitan. Okey, itu jawapan daripada Putri. Ini jawapan cemerlang ni. Okey. Ini yang cikgu maksudkan sebagai kita kena buat dalam bentuk pernyataan, iaitu ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. Kita tak boleh tulis ketabahan saja. Kena ada sedikit penerangan. Okey, contohnya dah betul. Okey, satu lagi contoh yang cikgu boleh berikan yang ada dalam petikan dalam soalan tadi, persoalan tentang kegigihan dalam menuntut ilmu pun ada juga dalam
dalam petikan sajak tadi kegigihan dalam menuntut ilmu. Ini bentuk penyataan juga. Okey, contohnya menajamkan kalam dan berkaki ayam menyusur denai basah ke sekolah. Jadi nampak kan contoh dengan persoalan tadi dia ada kaitan. Dia memberi gambaran lah kegigihan. Okey, jadi anak-anak ini cara untuk kita menjawab soalan persoalan. Kena praktis ni. Ada masa lagi walaupun 2 hari lagi ni kan masih ada masa untuk kita mantapkan lagi jawapan kita. Okey. Kita pecut lagi untuk soalan yang keempat. Yang ini ialah genre cerpen. Okey, genre cerpen. Okey. Ini petikan yang diberikan pada kamu, petikan yang akan pelajar-pelajar terima. Okey, lepas kita kena bacalah seperti yang cikgu pesan tadi, baca perkataan demi perkataan, baris demi baris dengan lengkap, jangan lompat-lompat. Kadang-kadang kita kesuntukkan masa kan, kita baca cepat-cepat. Sebab tu kita kena urus masa dengan bijak. Okey. Soalannya, berikan 2 latar masyarakat dan contoh yang terdapat dalam petikan. Nah, petikan inilah. Jadi cikgu nak beri panduan macam mana kita nak jawab soalan ini. Okey. Yang pertama, jawapan mesti berdasarkan petikan sahaja. Jawapan mesti berdasarkan petikan yang diberi. Pelajar-pelajar ni dia dah biasa baca teks tu. Jadi mereka dah tahu keseluruhan cerita. Okey, tapi ingat untuk soalan struktur kita perlu jawab yang diberikan sahaja. Di luar daripada petikan ini itu bukan jawapannya. Okey. Panduan yang kedua, contoh latar masyarakat mesti lebih daripada seorang, merujuk lebih daripada seorang. Lepas tu mesti ada isi dan fakta, ada fakta, ada contoh. Semua soalan mesti ada fakta, mesti ada contoh. Kemudian contoh ini kita boleh ambil saja daripada petikan yang diberikan ini. Tak perlu nak susah-susah fikir di luar petikan. Tengok dalam petikan, salin saja bahagian-bahagian yang merujuk kepada latar masyarakat tadi. Okey, boleh beri lebih daripada 2 fakta ataupun 2 isi. Soalan dia minta 2 latar kan? 2 latar masyarakat. Tapi kamu boleh beri lebih. Cuma jika ada masa. Jangan kita teruja sebab kita dah lama buat persiapan ni kan. Banyak yang dalam minda kita rasa nak beri semua. Jangan. Sebab boleh beri lebih, mungkin sekadar 1 atau 2 sajalah. Sebagai kita punya backup kita. Tapi itu pun kalau masa mencukupi. Kalau tak cukup masa, jangan tambah. Okey. Macam mana cara kita nak jawab soalan ini? Okey. Ini cikgu paparkan pada kamu jawapan yang lemah ataupun jawapan yang kita mesti elakkan. Okey, Fikri, cuba kamu baca jawapan ni, Fikri. Okey, cikgu. Okey, sila. Latar masyarakat yang patuh pada perintah agama. Contohnya, Pak Yasuk tetap berzakat dan menziarahi saudara jauh dekat yang sakit demam dan mati relai. Seterusnya, latar masyarakat yang gigih. Contohnya, Pak Yasuk gigih menjalankan pekerjaannya sebagai pengukir patung wayang kulit dan Tok Dalang meskipun ditentang oleh menantunya Faiza. Okey. Fikri, pada pendapat kamulah, kenapa cikgu kata jawapannya lemah? Untuk isi pertama, contoh yang diberi itu hanya terdiri daripada 1 watak sahaja. Okey. Manakala untuk isi kedua, latar masyarakat yang diberi tiada dalam petikan. Tepat sekali, Fikri. Inilah pelajar-pelajar yang dah buat persiapan yang rapi. Cikgu sangat yakin kamu boleh menjawab dengan cemerlang. Jawapan yang diberi oleh Fikri tadi sebenarnya dia menunjukkan Fikri tahu kenapa jawapan itu silap. Dan dah tentulah Fikri tak akan tulis jawapan sebegini. Betul tak, Fikri? Betul. Betul, cikgu. Okey, jadi cikgu nak tekankan lagi lah kenapa salah tadi, kerana jawapan tadi hanya merujuk kepada 1 watak sahaja. Okey, dan latar masyarakat yang kedua pula tak ada dalam petikan sebab mungkin dia dah membaca cerpen tersebut, dia tahu ada banyak latar masyarakat, tapi malangnya latar masyarakat yang dipilih itu tiada dalam petikan. Jadi jawapan begini pun tak dapat markah. Rugi kan? Okey, cikgu nak tunjuk jawapan yang cemerlang pula. Salah jangan ikutlah. Okey, jawapan yang cemerlang. Okey, kamu tengok latar masyarakat orang Islam. Latar masyarakat orang Islam. Contohnya Tok Siap, Pak Lebai dan imam masjid di kampungnya itu
pun tak pernah menghina kerja-kerja seni Pak Yasuk sebegitu rupa. Okey, latar masyarakat ini menunjukkan lebih daripada satu watak kerana apa? Disebut Tok Siak, Pak Lebay dan Imam. Lebih daripada seorang. Okey, latar masyarakat orang kampung pun sama jugalah. Orang kampung takkan seorang-seorang kan? Biasanya orang kampung ni memang terdiri daripada ramai. Okey, jadi beginilah cara kita nak menjawab soalan latar masyarakat. Ingat panduan yang cikgu berikan itu boleh kamu semua jadikan sebagai teknik lah untuk menulis jawapan yang tepat. Okey. Kita teruskan lagi pecutan kita untuk genre drama pula. Genre drama. Okey, soalan ini pernah keluar beberapa tahun yang lepas. Macam mana cara kita nak menjawab soalan ini? Okey, berikan 2 unsur sejarah berserta contoh yang terdapat dalam petikan drama ini. Okey, ini ialah petikan drama Mat Piah dan Mr. Blackway. Okey, kamu kena baca petikan ini dengan teliti. Cikgu ulang lagi sekali. Baca dengan teliti. Okey, baris demi baris, jangan tinggalkan. Satu perkataan pun jangan tinggalkan. Okey, cikgu nak bagi panduan macam mana kita nak jawab soalan ini. Okey. Bila soalan tentang unsur sejarah, okey, jawapan kita mesti merujuk kepada nama ataupun watak tokoh bersejarah. Dalam petikan ini kita cari, ada tak nama-nama ataupun watak ataupun tokoh bersejarah. Okey. Kemudian masa bersejarah. Unsur sejarah, masa pula bersejarah. Maksudnya waktu itu, detik itu, tarikh itu merupakan tarikh yang menjadi sejarah dalam negara. Okey. Yang ketiga, tempat pula bersejarah. Okey. Dan yang terakhir ialah peristiwa bersejarah. Okey. Siapa nak bantu cikgu untuk bagi jawapan? Okey, Emilia Balkis. Amy. Okey, silakan Amy. 2 unsur sejarah yang terdapat dalam petikan ialah unsur sejarah nama bersejarah. Contohnya Sultan Abdullah Laib. Yang kedua, unsur sejarah tempat bersejarah. Contohnya Pulau Pinang, Kedah, Siam dan Burma. Okey, bagus Amy. Itu jawapan yang tepat. Sebab dia dah merangkumi nama bersejarah, nama tokoh tadi bersejarah. Okey, lepas tu ada pula tempat bersejarah. Okey. Jawapan yang cikgu beri kat sini, kamu tengok dia ada lebih daripada 2. Dia minta 2 saja kan, tapi ada lebih daripada 2. Ini sebagai panduan sajalah. Tapi kalau kamu mempunyai masa, boleh lagi nak tambah. Okey, tulislah semua yang kamu tahu. Tapi jangan melampau sangatlah. Kalau kamu tahu 10, janganlah tulis ke semua 10 tu. Sebab nanti dia akan mengambil masa yang panjang. Okey. Kita kena pantas. Okey, ini cikgu nak sentuh sedikit untuk kertas 2. Bukan kata 2, bahagian 2. Bahagian 2 iaitu bahagian esei. Kita ada sebenarnya ada 6 soalan yang diberikan, tapi pelajar hanya perlu menjawab 3 sahaja. Iaitu untuk bahagian A, kamu boleh pilih puisi tradisional atau prosa tradisional. Bahagian B pula puisi moden drama, boleh pilih salah satu. Bahagian C pula cerpen dan novel, boleh pilih salah satu. Okey, ini diberikan sajak pada kamu. Ada sajak untuk kamu baca, seperti yang cikgu pesan tadi, baca. Walaupun mungkin kamu dah baca kan masa berbincang dengan guru dalam kelas, dah masa buat ulang kaji, tapi di Dewan Peperiksaan, sila baca semula sajak ini. Jangan tinggal juga, kena baca. Okey, soalan dia, jelaskan bentuk puisi ini. Okey, 8 markah. Dia soalan esei, markah dia juga agak banyak lah kan. 8 markah. Okey. Sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita jawab soalan ini. Cikgu percayalah guru-guru di sekolah masing-masing ada kaedah yang kamu gunakan. Okey, anak-anak kita ni pun ada juga dalam talian ni pun ada juga formula atau kaedah yang mereka gunakan. Nak kongsi tak dengan rakan-rakan lain? Okey, Putri. Saya tahu Putri mesti nak kongsi. Okay. Saya tahu. Okey, Putri, silakan. Apa yang kamu gunakan? Formula yang saya gunakan untuk soalan bentuk ialah formula Raja Baik Pergi Sekolah Rendah Bestari. Okey. Wow. Macam mana tu? Raja tu untuk akronim bagi rangkap. Okey. Baik tu akronim bagi baris. Okey. Pergi tu akronim bagi patah perkataan.
sekolah itu merupakan akronim bagi suku kata. Okey. Rendah pula merupakan akronim bagi rima akhir. Okey. Dan akhir sekali, Bestari merupakan akronim bagi bentuk sama ada ianya bebas ataupun terikat. Okey, bagus. Dengan cara mengingat macam ini, mudah kan Putri untuk kita menulis jawapan? Betul tak Mudah, Putri? cikgu. Senang Betul. untuk kita nak menulis jawapan kita. Sebab jawapan untuk bentuk tadi, kita gunakanlah kaedah ini, iaitu Raja baik pergi sekolah rendah, Bestari. Tapi dalam peperiksaan nanti mungkin ambil masa kan nak tulis Raja baik pergi sekolah rendah Bestari. Kita tulislah singkatan. R untuk rangkap, B untuk baris dan seterusnya. Maka jawapan kita ini inilah yang kita perlu tulis jawapan tadi. Okey, sebab Putri tadi dah tulis, dah berikan formula ni. Apa kata Putri? Teruskan dengan jawapan kamu. Macam mana cara kita nak jawab soalan senaraikan bentuk tadi? Silakan Putri. Putri jangan lupa unmute mic. Okey. Contohnya, puisi ini mempunyai rangkap. Contohnya, puisi ini mempunyai 5 rangkap. Okey. Selain itu, seterusnya jumlah baris rangkap ini tidak sama. Contohnya 1 hingga 6 baris serangkap. Okey. Seterusnya jumlah perkataan baris sebaris tidak sama. Contohnya 1 hingga 6 patah perkataan sebaris. Okey. Jumlah suku kata sebaris juga tidak sama. Contohnya 2 hingga 17 suku kata sebaris. Rima akhir bagi setiap rangkap ini tidak sama. Contohnya, rima akhir rangkap 1 ialah AA, BB, CC. Rangkap 2, AA, rangkap 2, A, BB. Rangkap 3, A, manakala rangkap 4 pula AA, B, CC. Dan rangkap 5, AB. Akhir sekali ialah bentuk puisi ini berbentuk bebas. Contohnya, jumlah baris setiap rangka tidak sama. Okey, setiap rangkap tidak sama. Okey, ini ialah cara kita nak menjawab soalan esei. Soalan esei mesti kita tulis dengan lebih panjanglah dan lebih lengkap. Okey. Perkataan yang perlu kamu ingat dalam menulis jawapan bentuk puisi ini ialah antaranya, okey, kita kata jumlah perkataan sebaris tidak sama. Okey, kita mesti menggunakan istilah tidak sama. Jangan gunakan bebas. Kalau kamu gunakan jumlah perkataan sebaris bebas, salah. Okey. Lepas tu jangan tinggalkan juga perkataan sebaris. Okey. Jumlah baris jumlah perkataan sebaris tidak sama. Contohnya 1 hingga 6 perkataan sebaris. Okey. Perkataan sebaris itu mesti kamu tulis dalam jawapan kamu. Kalau kita tinggalkan perkataan sebaris, perkataan tidak sama tadi ni, jawapan kita dah menjadi tidak tepat. Kalau kamu mampu menulis jawapan esei ini dalam bentuk begini, cikgu percaya kamu memang boleh menjawab soalan kesusastraan Melayu ini dengan sangat-sangat cemerlang. InsyaAllah skor A kita boleh dapat. Okey, baik. Itu dia. Walaupun hanya sepatah saja iaitu sebaris tetapi membawa makna yang besar kan cikgu? Ya, betul. Kerana dia Jangan melibatkan tinggal. markah. Betul, jangan tinggal kata cikgu kita. Okey cikgu, mungkin ada sedikit nasihat ataupun sedikit tips lah kepada murid-murid ataupun calon SPM yang akan mengambil kertas peperiksaan ini pada hari lusa. Silakan cikgu. Okey, yang utama kita ada 2 hari lagi. Cikgu rasa masih ada ruang, masih ada peluang lagi untuk kita mantapkan lagi persediaan kita. Jangan rasa selesa. Okey, 2 hari ini kita manfaatkanlah sepenuhnya dengan membuat latih tubi yang berterusan. Baik, itu dia dari Cikgu Halina kita. Terima kasih banyak Cikgu Halina dari SMK Rawang kerana sudi berkongsi teknik dan juga tips bagaimana untuk mendapatkan A++ bagi mata pelajaran ini. Terima kasih juga kepada calon-calon SPM kita dari SMK Rawang. Semoga kejayaan milik anda diberi ketenangan hati dan boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Kepada mereka yang di rumah, ambillah segala teknik ini dan sama juga semoga dapat menjawab kertas peperiksaan dengan cemerlang dan juga diberi keterangan hati juga kan cikgu? Betul. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk saksikan Road to Success esok. Apa pula mata pelajarannya, siapa pula cikgunya. Jangan lupa hanya di Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Bye. All the best.
Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Endawati, ibu kepada Nur Fatihah binti Abu Bakar. Pemilihan subjek elektif kesusastraan Melayu adalah pilihan anak saya. Sebagai ibu, saya menyokong pilihan anak saya. Subjek ini boleh membantu pelajar menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi selepas SPM nanti. Dengan bimbingan dan latih tubi berterusan dari guru, saya dapati anak saya semakin yakin untuk menjawab peperiksaan pada 18 Mac nanti. Saya berdoa semoga semua calon sastra akan mendapat keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Farah Najwa dari 5 Sastra. Anak saya mengambil elektif kesusastraan Melayu dan saya merasakan itu satu pilihan yang tepat berbanding dengan subjek yang lain kerana sastra Melayu lebih mudah. Namun demikian, mereka tetap kena belajar bersungguh-sungguh. Lagi satu, dengan bimbingan dan latih tubi yang dijalankan oleh guru, insya-Allah mereka akan berjaya dengan cemerlang dalam SPM yang akan datang.